Satu kejadian yang sukar dipercayai dan mengejutkan baru sahaja didedahkan di Kamboja. Jalan sepanjang 320 km yang dibina oleh China dengan kos 300 juta runtuh sepenuhnya dalam tempoh hanya 6 bulan. Lebih teruk lagi, sebuah bas telah terhumban ke dalam aspal yang runtuh, satu tragedi ngeri. Walaupun Perancis dan Jepun telah dikerahkan, mereka gagal mencapai kualiti 70% sekalipun berhadapan dengan keadaan tanah dan hujan lebat Kamboja yang ekstrem. Namun, fakta yang paling mengejutkan ialah terdapat sebuah negara yang berjaya memulihkan projek neraka yang gagal diselesaikan oleh sesiapapun ini, mencapai indeks kualiti 98% dalam masa hanya 9 bulan. Dan seorang pakar dari Bank Pembangunan Britain yang menyaksikan sendiri projek itu berkata, jika bukan kerana Malaysia, Kamboja pasti masih terperangkap di atas jalan yang runtuh. Bagaimanakah Malaysia berjaya membalikkan projek yang telah ditinggalkan oleh seluruh dunia ini? Di mana jua anda mendengar, jangan lupa untuk langgan dan suka. Selamat sejahtera, saya Ethan Rowe. Sepanjang kerjaya saya telah menilai infrastruktur di 67 negara. Tetapi tiada momen yang lebih mengejutkan daripada ketika saya berdiri di atas jalan utara Kamboja ini. Di hadapan saya terbentang segmen runtuhan sepanjang 352 meter. Dan hujan turun dengan kadar 73 mm sejam. Aspal di bawah kaki saya hancur seperti biskut dan bau tanah busuk bercampur serbuk konkrit menusuk hidung saya. Di telinga saya, bunyi hujan bersilih ganti dengan bunyi operasi penyelamat dari kejauhan. Saya adalah seorang perunding infrastruktur untuk Bank Pembangunan Antarabangsa Britain. Email yang dihantar tergesa-gesa dari ibu pejabat di London ringkas. Insiden runtuhan lebuh raya utara Kamboja, 17 mangsa. Siasatan segera di lokasi diperlukan. Saya meneliti dokumen di dalam pesawat. Ia adalah jalan yang dibina oleh syarikat pembinaan China dan ia runtuh hanya 14 bulan selepas siap. Sebaik sahaja tiba di lokasi, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Jalan itu bukan lagi jalan. Kedua-dua belah garisan tengah telah mendapat ketinggian yang berbeza dan parit saliran tersumbat sepenuhnya dengan lumpur. Pengukur laser yang saya bawa mengesahkan bahawa satu sisi telah tenggelam 27 cm dan sisi yang lain 41 cm. Ini bukan sekadar kes pembinaan yang tidak sempurna. Saya melutut dan mengambil serpihan aspal dengan tangan saya. Ia hancur di antara jari-jari saya. Aspal biasa sepatutnya keras dan elastik, tetapi yang ini terasa seperti gumpalan tanah kering. Saya bertanya kepada penyiasat tempatan, adakah kerja penambahbaikan tanah telah dilakukan? Dia menggeleng. Pihak Cina mendakwa mereka hanya memasang lapisan turapan mengikut pelan reka bentuk. Tiada penyiasatan tanah, tiada perubahan reka bentuk saliran, tiada apa-apa. Fikiran saya menjadi kelam kabut. Selama 12 tahun yang lalu, saya telah menilai jalan raya di negara-negara membangun. Saya telah ke India, Vietnam, Filipina, dan Myanmar, tetapi Kamboja berbeza. Negara ini mempunyai purata hujan tahunan sebanyak 2 AKH 100 mm dan musim hujan yang berlangsung selama 6 bulan. Lebih-lebih lagi, tanahnya mempunyai struktur terburuk, berselang seli secara tidak teratur antara lapisan pasir dan lapisan tanah liat. Hasilnya adalah ini, menutup tanah yang tidak dapat menampung berat dengan aspal hitam semata-mata, tanpa sistem untuk menyalirkan air. Saya berjalan perlahan-lahan di sepanjang bahagian yang runtuh itu. Air terpercik setiap kali saya melangkah, dan lumpur meresap ke dalam boot saya. Selepas kira-kira 50 meter, saya ternampak sebuah bas. Badan kuningnya separuh terbenam di bahagian yang runtuh. Dikatakan bahawa pada hari kemalangan itu, bas ini membawa 47 penumpang ketika ia terperangkap dalam jalan yang runtuh. 17 orang cedera, dan 3 daripadanya parah. Hati saya terasa berat. Jalan raya bukan sekadar struktur binaan, ia adalah infrastruktur yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Ekonomi, logistik, pendidikan, dan sistem perubatan sesebuah negara semuanya bergerak di atas jalan raya. Ini lebih benar lagi di negara membangun seperti Kamboja. Tanpa jalan raya, mereka tidak boleh pergi ke sekolah, hospital, atau pasar. Jalan yang runtuh ini telah melumpuhkan kehidupan beribu-ribu orang. Saya bertemu dengan pegawai kerajaan tempatan. Dia menyambut saya dengan mata yang cengkung dan wajah yang keletihan. Dia berkata, China menjanjikan cepat dan murah. Mereka berjanji siap dalam 8 bulan, dan kosnya hanya separuh daripada negara lain. Kerajaan Kamboja mempercayai kata-kata itu dan menandatangani kontrak. Tetapi hasilnya adalah ini. Jalan yang runtuh dalam 14 bulan, mangsa, dan sekali lagi, kos pemulihan yang besar.
Saya mengeluarkan dokumen dan membukanya. Saya meneliti pelan reka bentuk dan laporan pembinaan yang dikemukakan oleh pihak China. Yang mengejutkan, di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna. Penyelidikan tanah selesai, reka bentuk saliran sesuai, pengesahan kualiti bahan semua senarai semak telah dicop. Tetapi di lokasi, keadaannya adalah sebaliknya. Saya sedar. Ini bukan masalah teknologi, tetapi masalah dalam keseluruhan proses pembinaan. Saya memerhatikan keratan rentas yang runtuh itu dengan teliti. Mengambil kesempatan apabila hujan berhenti, saya turun ke tepi bahagian yang terbenam. Lapisan yang terdedah di bawah aspal amat mengerikan. Lapisan asas yang dipanggil lapisan batu kelikir tidak seragam ketebalannya, malah ada tempat yang tiada langsung. Lapisan subasas bercampur dengan pasir dan lumpur, dan jelas kelihatan tanda-tanda pemadatan yang tidak betul. Ini bukan pembinaan, ini adalah kerja cincai. Kemarahan melonjak dalam dada saya. Sebagai seorang pakar, saya telah melihat infrastruktur di pelbagai negara selama berdekad-dekad, tetapi pembinaan yang tidak bertanggung jawab seperti ini adalah yang pertama. Kamboja adalah negara miskin. Ia adalah tempat di mana mereka perlu membina masa depan negara dengan bajet yang terhad. Tetapi China telah memenangi kontrak dengan umpan murah dan cepat, dan kemudian meneruskan pembinaan tanpa menghiraukan kualiti sama sekali. Saya meninjau lokasi dengan lebih lanjut. Kejutan yang lebih besar menanti apabila saya pergi memeriksa parit saliran. Pelan reka bentuk menunjukkan parit konkrit selebar 80 cm dan sedalam 60 cm. Tetapi yang sebenarnya hanya parit sempit selebar 40 cm dan sedalam 30 cm, dan ia dipenuhi dengan lumpur dan sampah. Keadaan seperti ini tidak mungkin dapat menampung air semasa musim hujan. Air tidak dapat mengalir, jadi ia berkumpul di bawah jalan, melemahkan tanah, dan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Saya mengambil gambar. Saya merekodkan 103 keping gambar dan 27 video. Saya perlu mendapatkan semua bukti. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk melaporkan kepada ibu pejabat dan mengemukakan cadangan kepada kerajaan Kamboja. Saya mencatat dalam buku nota saya, tiada penambahbaikan tanah. Sistem saliran tidak mencukupi. Kualiti bahan diragui. Tiada pengurusan pembinaan. Pemeriksaan kualiti terabai. Matahari mula terbenam. Di bawah langit jingga, jalan yang runtuh kelihatan lebih menyedihkan. Saya meninggalkan lokasi sambil berfikir, mungkinkah jalan ini dibina semula? Siapa yang boleh mengatasi keadaan yang sukar ini dan membina jalan yang betul? Kamboja mempunyai keadaan terburuk. Hujan lebat semasa musim hujan, tanah yang sangat lemah, bajet dan peralatan yang terhad. Saya kembali ke hotel dan menulis laporan. Saya duduk di hadapan komputer, menaip, dan menulis kesimpulan. Projek ini adalah salah satu pembinaan jalan raya yang paling sukar di dunia. Pembinaan oleh China telah gagal sepenuhnya. Rakan kongsi baharu diperlukan. Tetapi siapa yang boleh berjaya di tanah ini? Saya tidak tahu jawabannya. Di luar tingkap, hujan mula turun semula. Saya mendengar bunyi titisan. Hujan mengetuk cermin. Saya menutup mata dan berfikir. Masa depan Kamboja, kehidupan rakyat negara ini, akhirnya akan ditentukan di atas jalan raya. Tetapi siapa yang boleh membina jalan itu? Perancis, Jepun, dan China telah gagal di tanah ini. Fikiran saya berkecamuk. Saya perlu menyelesaikan masalah ini. Sebagai perunding bank pembangunan antarabangsa dan sebagai manusia, saya tidak boleh mengabaikan isu ini. Kamboja bukan sekadar objek tugasan bagi saya. Pandangan mata penduduk tempatan, ekspresi mereka yang terpinga-pinga di atas jalan yang runtuh, terpahat di hati saya. Keesokan paginya saya kembali ke lokasi. Kali ini siasatan yang lebih mendalam diperlukan. Saya membawa peralatan penyiasatan tanah dan mengorek tanah sendiri. Lapisan pasir ditemui pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan, dan pada kedalaman 2 meter terdapat lapisan tanah liat yang mengandungi air. Struktur ini tidak dapat menampung berat. Ia adalah tanah di mana sebarang turapan pasti akan runtuh tanpa penambahbaikan tanah. Saya mengeluh. Untuk menyelesaikan masalah ini, pendekatan yang sama sekali baharu diperlukan, bukan sekadar pembinaan semula jalan. Tanah perlu diperbaiki, sistem saliran perlu direka bentuk semula, kaedah pembinaan yang mengambil kira musim hujan perlu diterapkan, dan pengurusan kualiti yang ketat perlu dilaksanakan. Tetapi siapa yang boleh melakukan semua ini? Pada masa itu, saya tidak tahu bahwa tidak lama lagi, sebuah pasukan dari sebuah negara yang akan mengubah sepenuhnya hidup saya akan muncul di sini.
Mereka mempunyai teknologi dan sikap yang jauh lebih menakjubkan daripada yang saya bayangkan. Saya hanya menulis laporan, berfikir secara samar-samar. Seseorang pasti boleh melakukannya, tetapi saya tidak pernah bermimpi bahawa negara itu adalah Malaysia. Seminggu berlalu selepas siasatan di lokasi selesai. Saya duduk di bilik mesyuarat Kementerian Kerja Raya di Phnom Penh. Hanya bunyi penghawa dingin yang memecahkan kesunyian, dan di atas meja terdapat 3 laporan tebal. Laporan kegagalan Perancis, 418 muka surat. Dokumen semakan Jepun, 327 muka surat. Dan penilaian dalaman kerajaan Kemboja, 156 muka surat. Saya perlahan-lahan membalikkan halaman pertama. Sejurus selepas jalan Cina runtuh, kerajaan Kemboja segera mendapatkan bantuan daripada negara maju yang lain. Tempat pertama yang dihubungi ialah Perancis. Perancis mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja kejuruteraan awam di semenanjung Indochina sejak zaman penjajahan dan telah berjaya dalam banyak projek infrastruktur di Afrika. Kerajaan Kemboja menaruh harapan. Jika Perancis, mereka pasti boleh menyelesaikannya. Pada November 2023, satu pasukan kejuruteraan Perancis seramai 11 orang tiba. Laporan itu menunjukkan bahawa ketua pasukan adalah Jean-Pierre Dupont, seorang jurutera awam veteran berusia 58 tahun. Beliau lulus dari École Polytechnique di Paris dan merupakan pakar yang telah membina jalan raya di Afrika dan Asia Tenggara selama 37 tahun. Saya melihat latar belakangnya dan berfikir, dengan pengalaman sebanyak ini, dia pasti telah menemui penyelesaiannya. Tetapi kesimpulan laporan itu mengejutkan. Pasukan Perancis menganalisis lokasi selama 3 bulan dan menjalankan penyelidikan tanah di 17 lokasi. Mereka menjalankan simulasi komputer terkini dan menyiapkan pelan reka bentuk yang menggunakan kaedah pembinaan terkini yang digunakan di tanah besar Perancis. Saya membuka pelan reka bentuk itu. Ia benar-benar sempurna. Kaedah penambahbaikan tanah, sistem saliran, struktur turapan, semuanya sempurna secara teori. Masalahnya terletak pada peringkat pembinaan. Laporan yang ditulis oleh pasukan Perancis menyatakan bahawa reka bentuknya sempurna, tetapi pekerja tempatan tidak dapat mengikut arahan. Dinyatakan bahawa terdapat kekurangan dalam keupayaan mengendalikan peralatan dan konsep pengurusan kualiti itu sendiri tidak wujud. Apabila musim hujan bermula, proses pembinaan lumpuh sepenuhnya dan mereka memutuskan bahawa mereka tidak dapat meneruskan. Saya membaca ayat itu 3 kali. Perancis telah menemui jawapan dari segi teknikal, tetapi tidak dapat melaksanakannya. Terdapat jurang yang terlalu besar antara realiti Kemboja dan tahap teknologi Perancis. Kaedah Perancis memerlukan tenaga kerja yang mahir, peralatan terkini, dan sistem pengurusan pembinaan yang sempurna. Tetapi tiada satu pun daripada itu wujud di Kemboja. Saya mengambil laporan seterusnya. Ia adalah dokumen dari pihak Jepun. Jepun adalah negara yang telah melaksanakan projek infrastruktur paling banyak di Asia Tenggara. Mereka telah membina lebuh raya dan landasan kereta api di Thailand, Vietnam, dan Indonesia, dan kualitinya diiktiraf di peringkat global. Kerajaan Kemboja meminta bantuan Jepun, sejurus selepas kegagalan Perancis. Pada Februari 2024, 8 anggota pasukan penyiasatan dari Mitsubishi General Construction, Jepun, telah dihantar. Pendekatan pasukan Jepun berbeza. Mereka menumpukan perhatian kepada kebolehsuaian lokasi sejak awal lagi. Laporan itu menunjukkan bahawa ketua pasukan, Tanaka Hiroshi, telah mengambil pengajaran daripada kegagalan Perancis dan memutuskan untuk menerapkan tahap teknologi pertengahan yang sesuai dengan keadaan tempatan. Kandungan laporan itu adalah bahawa mereka menyasarkan reka bentuk yang boleh dilaksanakan, bukannya reka bentuk yang sempurna. Saya mengangguk. Strategi Jepun adalah realistik. Mereka menurunkan tahap teknologi ke tahap yang boleh dibina oleh pekerja tempatan dan mencadangkan peralatan yang boleh didapati di Kemboja. Mereka menyesuaikan tempoh pembinaan untuk mengelakkan musim hujan dan mencipta sistem untuk mengesahkan kualiti pada setiap peringkat. Tetapi hasilnya juga adalah kegagalan. Di muka surat 73 laporan Jepun, terdapat ayat utama. Mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi menyimpulkan bahawa kualiti 70% adalah had dalam persekitaran ini. Mereka menyatakan bahawa peralatan tidak mencukupi, pemboleh ubah iklim terlalu besar, dan kekangan bajet adalah serius. Apabila musim hujan bermula, semua proses pembinaan terhenti dan walaupun semasa musim kemarau, tanah bergerak secara tidak menentu. Penilaian mereka ialah membina jalan raya bertaraf negara maju di tanah ini hampir mustahil.
Saya menutup laporan itu sambil mengeluh. Kualiti 70% maknanya jelas. Jalan yang sepatutnya bertahan 10 tahun akan memerlukan pembaikan dalam 7 tahun dan keselamatannya tidak dapat dijamin sepenuhnya. Malah Jepun tidak dapat mengekalkan standar mereka sendiri di tanah ini. Saya memandang keluar tingkap. Di sebalik tingkap bilik mesyuarat, saya dapat melihat bandar Phnom Penh. Motosikal bergerak tanpa teratur, dan bangunan baharu dibina di antara bangunan lama. Negara ini sedang berkembang. Tetapi asasnya lemah. Jalan raya runtuh, jambatan usang, dan bekalan elektrik tidak stabil. Kemboja mahu menuju masa depan, tetapi jalannya tidak ada. Pintu bilik mesyuarat terbuka. Naib Setiausaha Kementerian Kerja Raya Kemboja Vichet masuk. Beliau adalah seorang pegawai berusia 52 tahun yang telah bertanggung jawab ke atas infrastruktur negara itu selama 15 tahun yang lalu. Saya melihat wajahnya. Terdapat lingkaran gelap di bawah matanya, dan rambutnya separuh beruban. Dia duduk bertentangan dengan saya dan berkata, "Anda pasti telah melihatnya. Kami telah mencuba segala cara." Saya mengangguk. Naib Setiausaha Vichet terus berkata, "Cina cepat dan murah, tetapi kualitinya teruk. Perancis mempunyai teknologi yang baik, tetapi gagal di lokasi. Jepun agak realistik, tetapi akhirnya berputus asa." Dia bertanya, "Kemana kami harus pergi? Siapa yang boleh membantu?" Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Saya membuka semula laporan Perancis dan Jepun. Kedua-dua negara mempunyai teknologi yang mencukupi. Tetapi mereka terlepas pandang satu perkara. Ini bukan Paris, dan ini bukan Tokyo. Kamboja bukanlah tempat di mana teknologi negara maju boleh dipindahkan secara langsung. Saya perlahan-lahan meneruskan kata-kata saya. Perancis dan Jepun gagal bukan kerana kekurangan teknologi. Mereka berpegang pada cara mereka sendiri. Perancis memaksakan reka bentuk yang sempurna kepada pekerja tempatan, dan Jepun berkompromi, tetapi akhirnya tidak dapat melepaskan standar mereka sendiri. Vichet memandang tepat ke mata saya dan bertanya, "Jadi, apa jawabannya?" "Kami tidak mempunyai wang, tidak mempunyai peralatan, dan tidak mempunyai tenaga kerja yang mahir. Negara mana yang boleh berjaya dalam keadaan ini?" Saya tidak dapat menjawab. Sebenarnya, saya juga tidak tahu jawabannya. Memandangkan Perancis dan Jepun telah gagal, negara-negara Eropah lain juga pasti akan mendapat hasil yang sama. Amerika Syarikat, mereka tidak berminat dengan pasaran kecil seperti Kamboja. China, mereka sudah kehilangan kepercayaan. Saya meneliti semula timbunan laporan. Terdapat maklumat penting pada muka surat 241 laporan Perancis. Inti projek ini bukanlah teknologi, tetapi kebolehsuaian. Keupayaan untuk memahami sepenuhnya keadaan tempatan dan mencapai hasil maksimum dengan sumber yang terhad diperlukan. Laporan Jepun di muka surat 189 juga mengandungi kandungan yang serupa. Untuk berjaya, reka bentuk, pembinaan dan pengurusan mesti disatukan dengan sempurna sebagai satu pasukan. Saya menggariskan ayat-ayat itu dengan pen. Jadi, apakah yang diperlukan? Teknologi tinggi? Bukan. Modal besar? Bukan juga. Apa yang diperlukan ialah keupayaan untuk menguasai lokasi, keazaman untuk mengekalkan kualiti walaupun dalam keadaan terhad, dan sikap bertanggung jawab sehingga akhir. Naib Setiausaha Vichet bertanya lagi, "Apakah pendapat Anda? Apakah yang akan disarankan oleh Bank Pembangunan Antarabangsa?" Saya teragak-agak seketika. Sejujurnya, saya fikir projek ini hampir mustahil. Perancis dan Jepun dengan teknologi terbaik dunia telah gagal. Siapa yang boleh berjaya? Tetapi saya melihat mata Vichet dan merasakan bahawa dia benar-benar mahukan jawapan. Saya berkata perlahan-lahan, sejujurnya, ia tidak mudah. Tetapi saya juga menambah, ia bukan mustahil. Saya menekankan bahawa pendekatan yang berbeza daripada sebelum ini perlu diambil. Saya menjelaskan bahawa penyelesaian yang disesuaikan dengan realiti Kamboja mesti dicari, bukan sekadar memindahkan teknologi negara maju. Vichet mengangguk dan bertanya, "Adakah negara seperti itu wujud?" Saya tidak dapat menjawab. Berpuluh-puluh senarai syarikat pembinaan dari pelbagai negara terlintas di fikiran saya, tetapi tiada satu pun yang saya yakini. Jerman, terlalu mahal. China, tiada kepercayaan. Britain, sentimen negatif dari zaman penjajahan. Ketika itu, Vichet berkata, "Sebenarnya, satu lagi negara telah menghantar cadangan, dan kami sedang meninjaunya." Saya bertanya, "Negara mana?" Dia menjawab, "Malaysia." "Malaysia?"
Saya serta-merta berasa sangsi di dalam hati. Malaysia? Sejujurnya, saya tidak pernah menganggap Malaysia sebagai kuasa besar infrastruktur. Saya tahu tentang syarikat seperti Petronas atau Proton, tetapi saya tidak pernah mendengar bahawa Malaysia menonjol dalam pembinaan jalan raya di luar negara. Saya bertanya apa cadangan yang telah dibuat oleh Malaysia. WeChat menghulurkan fail nipis. Saya mengambilnya dan membukanya. Halaman pertama tertulis dalam bahasa Melayu dan Inggris. Cadangan itu adalah daripada sebuah syarikat yang dipanggil Kejuruteraan Mega Jaya KMJ. Saya mula membaca cadangan mereka. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa cadangan ini dan pasukan Malaysia yang akan saya temui tidak lama lagi akan mengubah sepenuhnya hidup saya. Saya masih skeptikal. Bolehkah Malaysia melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Perancis dan Jepun? Saya menutup fail itu dengan fikiran seperti itu. Tetapi, tidak lama kemudian saya akan sedar betapa besarnya kesilapan saya. Lapangan terbang antarabangsa Phnom Penh. Saya berdiri di hadapan pintu ketibaan. Angin penghawa dingin menyentuh leher saya dan bunyi pelancong bercampur dengan pengumuman. Di tangan saya terdapat sekeping kertas A4. Ia adalah senarai nama Encik Azman bin Razali, pengarah projek Kejuruteraan Mega Jaya dan 6 ahli pasukan. Sejujurnya, saya tidak menaruh harapan. Pasukan Malaysia, bolehkah mereka benar-benar berjaya dalam projek yang gagal oleh Perancis dan Jepun? Pintu pagar terbuka. Orang ramai mula keluar satu demi satu. Pelancong, ahli perniagaan dan kemudian sekumpulan orang kelihatan. Ada 7 orang. Orang yang mengetuai adalah seorang lelaki pertengahan umur dengan ketinggian kira-kira 175 cm. Dia memakai baju kerja biru gelap, beg galas di bahunya, dan beg bimbit di tangan. Wajahnya agak gelap seperti terbakar matahari, dan kedutan yang dalam kelihatan di sekeliling matanya. Ia adalah wajah yang memancarkan pengalaman di lokasi yang panjang. Saya menghampirinya. Saya melihat tanda nama dalam bahasa Melayu, Azman bin Razali, pengarah projek Kejuruteraan Mega Jaya. Saya menyapa dalam bahasa Inggris, memperkenalkan diri sebagai perunding dari Bank Pembangunan Antarabangsa Britain. Encik Azman menghulurkan tangan untuk bersalaman. Tangannya kasar, tangan yang penuh dengan kalus. Tangan seseorang yang telah bekerja di lokasi, bukan di pejabat. Encik Azman berkata dengan suara yang tenang, "Selamat berjumpa." Dia berbahasa Inggris dengan fasih. Terdapat sedikit lohat dalam sebutan, tetapi tiada masalah dalam komunikasi. Dia memperkenalkan ahli pasukannya. Puan Siti Aisyah, timbalan pengarah. Encik Lim Chi, pakar tanah. Cik Nurul Fatihah, pakar saliran. Encik Mutu S, organisan pengurus, kualiti, dan 2 penyelia tapak. Saya memerhatikan mereka. Satu perkara yang menarik, mereka tidak kelihatan letih. Walaupun baru sahaja menamatkan penerbangan selama 12 jam, mata mereka jelas. Selain itu, mereka tidak bergurau atau berbual kosong. Sebaik sahaja meninggalkan lapangan terbang, Encik Azman berkata dia mahu terus ke lokasi. Dia menambah bahawa mereka boleh mendaftar masuk hotel kemudian. Saya terkejut. Biasanya, pasukan projek luar negara berehat selama sehari selepas ketibaan untuk menyesuaikan diri dengan zon waktu. Pasukan Perancis berbuat demikian. Begitu juga pasukan Jepun. Tetapi Encik Azman berbeza. Wajahnya menunjukkan bahawa dia tidak mahu membuang masa. Kami menaiki kereta. Dari lapangan terbang ke lokasi utara, mengambil masa kira-kira 2 jam 30 menit. Kereta melalui jalan yang tidak berturap. Dan di luar tingkap terbentang sawah padi dan pokok kelapa sawit. Saya bertanya kepada Encik Azman, bagaimana dia menilai kesukaran jalan raya Kemboja semasa menyediakan cadangan. Encik Azman menjawab dengan tenang bahawa ia dinilai sebagai salah satu yang paling sukar di dunia. Musim hujan 6 bulan, tanah yang lemah, bajet yang terhad. Beliau menjelaskan bahawa jarang sekali ketiga-tiga keadaan ini wujud serentak. Tetapi beliau menambah, sukar tidak bermakna mustahil. Beliau menekankan bahawa pendekatan yang berbeza diperlukan. Saya berminat dengan kata-katanya. Saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan pendekatan yang berbeza. Encik Azman menjelaskan bahawa negara maju cenderung untuk menyesuaikan standard mereka dengan lokasi. Mereka mencipta reka bentuk yang sempurna dan cuba melaksanakannya di lokasi, tetapi realiti tidak mengikut reka bentuk, jadi mereka gagal. Jadi, bagaimana pula dengan Malaysia? Saya bertanya. Encik Azman memandang keluar tingkap dan berkata, Malaysia memahami lokasi terlebih dahulu. Beliau menjelaskan bahawa mereka mula-mula memahami keadaan tanah,
iklim, dan tahap tenaga kerja, dan kemudian menarik kualiti maksimum dalam keadaan itu. Beliau berkata bahawa mereka tidak menyesuaikan reka bentuk dengan lokasi, tetapi mencipta reka bentuk yang sesuai dengan lokasi. Saya memahami perbezaannya. Ia perbezaan yang halus tetapi penting. Perancis berpegang pada reka bentuk yang sempurna, dan Jepun berkompromi tetapi masih tidak dapat melepaskan standar mereka. Tetapi kata-kata Encik Azman berbeza. Falsafah bahawa lokasi itu adalah standar. Kami tiba di lokasi. Pukul 12.47 tengah hari. Bahagian jalan yang runtuh. Sebaik sahaja Encik Azman dan pasukannya keluar dari kereta, mereka memakai pakaian kerja mereka. Saya mengikut mereka berjalan ke lokasi. Matahari terik. Suhu adalah 37 darjah Celsius dan kelembapan mencapai 82%. Peluh mengalir di belakang saya. Encik Azman melutut. Dia menyentuh tanah dengan tangannya sendiri. Dia mengambil serpihan aspal, menghidu baunya, dan mengesahkan tahap keruntuhan. Dia memberi arahan kepada pasukannya. Dia meminta Encik Lim Chihua untuk menyediakan peralatan penyiasatan tanah, Cik Nurul Fatihah untuk memeriksa keadaan parit saliran, dan Encik Mutu Ganesan untuk meninjau data pembinaan yang sedia ada. Saya memerhatikan pergerakan mereka. Ia menakjubkan. Mereka bergerak secara semula jadi seolah-olah mereka telah bekerja di sini sejak lama. Tiada pergerakan yang tidak perlu. Setiap orang tahu dengan tepat peranan mereka dan bergerak sambil mengesahkan antara satu sama lain. Dalam masa 30 minit, mereka mengenal pasti masalah utama di lokasi. Encik Azman menghampiri saya dan berkata bahawa tanah itu lebih tidak stabil daripada yang dijangkakan. Beliau menjelaskan bahawa lapisan tanah liat yang mengandungi air ditemui pada kedalaman 1.2 meter di bawah permukaan dan lapisan pasir berada pada kedalaman 2.8 meter di bawahnya. Beliau menekankan bahawa penambahbaikan tanah adalah penting kerana struktur seperti ini tidak dapat menampung berat. Saya bertanya bagaimana mereka akan melakukan penambahbaikan itu. Encik Azman mengeluarkan tablet dari beg bimbitnya. Pelan reka bentuk 3D muncul pada skrin. Beliau menjelaskan bahawa ia adalah kaedah yang dipanggil reka bentuk mesra pembinaan disesuaikan, CC, design, yang bermaksud reka bentuk yang mudah dilaksanakan. Saya tidak pernah mendengar istilah itu. Encik Azman menjelaskan bahawa reka bentuk CC adalah reka bentuk yang mempermudahkan dan menyeragamkan semua proses supaya pekerja tempatan dapat membina tanpa kesilapan. Beliau menjelaskan bahawa ia tidak memerlukan teknologi yang rumit, tetapi ia meletakkan titik pengesahan kualiti pada setiap peringkat untuk mencegah ralat terlebih dahulu. Beliau menambah bahawa walaupun bukan pekerja mahir, kualiti di atas tahap tertentu dapat dicapai dengan hanya mengikut manual. Saya mengangguk. Secara teori ia hebat, tetapi adakah ia benar-benar mungkin dalam amalan? Saya masih ragu-ragu. Pada masa itu, sebuah kereta menghampiri dari belakang lokasi. Ia adalah sedan hitam. Kereta itu berhenti dan pintu dibuka. Seorang lelaki keluar. Dia seorang Cina. Dia tinggi dan bertubuh tegap. Dia memakai sut yang kemas dan cermin mata hitam. Saya mengenalinya. Liu Feng, timbalan pengarah jalan Cina. Dia adalah orang yang bertanggung jawab ke atas projek infrastruktur Cina di rantau ini. Liu Feng menghampiri kami dan menyapa saya dalam bahasa Inggris. Lama tidak jumpa. Saya membalas dengan kekok. Liu dan saya pernah bertemu sekali sebelum ini, semasa saya meninjau laporan pembinaan Cina. Pada masa itu, dia agak defensif dan tidak menjawab soalan saya dengan betul. Liu Feng memandang Encik Azman dan bertanya dalam bahasa Inggris. Anda dari Malaysia? Encik Azman menjawab dengan tenang. Ya. Liu tersenyum dan berkata dia pernah mendengar tentang teknologi Malaysia. Tetapi dia menambah bahawa Kemboja mempunyai persekitaran yang istimewa dan dia ragu sama ada kaedah Malaysia akan sesuai di sini. Ekspresi Encik Azman tidak berubah. Dia menjawab dengan tenang bahawa memandangkan persekitarannya istimewa, mereka akan mendekatinya dengan lebih berhati-hati. Liu Feng mengangguk dan menekankan bahawa China telah bekerja di rantau ini selama berpuluh-puluh tahun. Dia berkata mereka tahu tentang bentuk muka bumi, iklim, dan keadaan tempatan. Beliau kemudian menegaskan bahawa jalan raya Kemboja harus dibina oleh China. Saya berasa tidak selesa dengan kata-katanya. Cara dia bercakap seolah-olah Kemboja adalah wilayah China. Encik Azman juga pasti merasakannya. Tetapi dia tidak menunjukkan emosi. Sebaliknya berkata, tidak penting siapa yang membina jalan, tetapi penting siapa yang membina jalan dengan selamat. Beliau menambah bahawa Malaysia mengutamakan kualiti dan keselamatan.
Senyuman Liu Feng hilang. Dia menanggalkan cermin mata hitamnya dan memandang tepat ke arah Encik Azman. Udara menjadi berat di antara kedua-dua mereka. Saya memerhatikan detik itu. Liu menekankan bahawa kualiti adalah penting, tetapi kelajuan dan harga juga penting. Beliau menegaskan bahawa Kemboja adalah negara miskin dan perlu membina banyak jalan dengan cepat. Encik Azman dengan tenang membalas bahawa jalan yang dibina dengan cepat dan murah akan runtuh dan akhirnya menelan belanja yang lebih besar. Beliau menambah bahawa ia melibatkan kos pembaikan, pampasan kemalangan, dan yang paling penting, kehilangan kepercayaan rakyat. Beliau menunjuk ke arah jalan yang dibina China dan berkata, ini adalah buktinya. Wajah Liu Feng mengeras. Dia tidak berkata apa-apa lagi, sebaliknya memandang saya dan berkata, Ethan, Anda seorang pakar, jadi Anda pasti tahu. Dalam persekitaran seperti Kemboja, pilihan yang realistik diperlukan, bukan kualiti yang sempurna. Beliau menambah bahawa kualiti yang dijanjikan oleh Malaysia adalah hebat secara teori, tetapi sukar untuk dilaksanakan dalam realiti. Saya perlu menjawab, tetapi apa yang harus saya katakan? Sebenarnya, ada kebenaran dalam kata-kata Liu Feng. Perancis gagal kerana mengejar kualiti yang sempurna, dan Jepun terpaksa berkompromi. Adakah Malaysia benar-benar berbeza? Saya masih tidak yakin. Encik Azman bercakap bagi pihak saya. Dia memberitahu Liu bahawa mereka akan menunjukkannya dengan hasil, bukan kata-kata. Dia meminta masa 3 bulan dan mencadangkan bahawa mereka akan membina bahagian perintis sepanjang 500 meter untuk membuktikan kualiti. Dia berjanji bahawa jika kualiti tidak mencapai standar, mereka akan menarik diri. Saya terkejut dengan cadangan itu. 500 meter dalam 3 bulan, jadual yang sangat pantas. Selain itu, syarat untuk menarik diri jika kualiti gagal. Ini adalah cadangan yang tidak mungkin dibuat tanpa keyakinan yang tinggi. Liu Feng terhenti seketika, nampaknya tidak menjangkakannya. Liu memakai semula cermin mata hitamnya dan berkata, baiklah. Dia berkata, dia akan melihat hasilnya dalam 3 bulan. Dia memberi amaran bahawa jika mereka gagal, dia akan melaporkan kepada kerajaan Kemboja bahawa Malaysia tidak sesuai untuk projek ini. Dia menaiki kereta dan pergi. Kesunyian kembali ke lokasi. Saya memandang Encik Azman. Dia tenang, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dia memberikan arahan kepada pasukannya semula. Saya bertanya, adakah 3 bulan benar-benar mungkin? Encik Azman mengangguk dan menjawab, mungkin. Walaupun begitu, beliau dengan jujur mengakui bahawa ia tidak akan mudah. Perasaan saya bercampur baur. Di satu pihak, keyakinan Encik Azman mengagumkan. Tetapi di pihak lain, saya bimbang. Bagaimana jika mereka gagal? Kemboja akan kecewa lagi, dan Malaysia akan kehilangan kepercayaan. Dan China akan menggunakan pengaruh yang lebih besar. Matahari mula terbenam. Pukul 6.20 petang. Bayangan panjang jatuh di lokasi. Encik Azman dan pasukannya masih mengukur dan menganalisis. Saya melihat mereka dan berfikir, adakah orang-orang ini tulen, atau adakah mereka hanya bercakap besar? Saya tidak tahu pada masa itu bahawa pasukan ini akan menghasilkan keputusan yang lebih menakjubkan daripada mana-mana pasukan yang pernah saya lihat. Konfrontasi dengan Liu Feng hanyalah permulaan. Perjuangan yang lebih besar menanti. Tetapi pasukan Malaysia sudah bersedia. Saya sahaja yang belum tahu. Apabila saya bangun dari tidur di penginapan sementara di lokasi, di luar tingkap masih belum subuh. Langit berwarna biru gelap dan saya mendengar bunyi burung dari kejauhan. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Saya sudah mendengar suara orang dari arah lokasi. Saya berpakaian dan keluar. Pasukan Malaysia sudah berada di lokasi. Encik Azman dan pasukannya sedang memeriksa peralatan di bawah lampu neon. Saya melihat jam. Kerja rasmi bermula pada pukul 7 pagi. Tetapi mereka sudah bersiap sedia sejam lebih awal. Encik Azman menjawab dengan tenang bahawa mereka perlu menggunakan hari itu sepenuhnya. Beliau menjelaskan bahawa suhu pada waktu siang di Kemboja terlalu tinggi. Jadi mereka memulakan awal pagi, menumpukan kerja pada waktu pagi, dan menggunakan tengah hari untuk pemeriksaan kualiti dan perancangan. Kerja di lokasi bermula. Saya memerhatikan pergerakan pasukan Malaysia. Encik Lim Chi Hua, pakar tanah, menggali tanah sedalam 3.2 meter dan memasang batu klikir di sana. Tetapi dia tidak hanya memasangnya. Dia membahagikannya kepada lapisan setebal 10 cm dan memadatkan setiap lapisan. Encik Lim menjelaskan bahawa jika diletakkan terlalu tebal dalam satu masa, bahagian bawah tidak akan dipadatkan dengan betul. Kerja pemadatan juga menakjubkan.
Encik Lim memadatkan dengan vibratory roller sebanyak 3 kali. Dan selepas setiap pemadatan, dia mengesahkan tahap pemadatan dengan pengukur ketumpatan. Standarnya adalah 95% atau lebih. Jika tidak mencapai standar, dia memadatkan semula. Sehingga kerja pagi selesai, Encik Lim tidak melepaskan walau satu bahagian pun. Saya mengira dia melakukan 47 kali pengukuran dalam 3 jam. Pemeriksaan kualiti bermula. Encik Mutu Ganesan, pengurus kualiti, muncul dan memeriksa semula bahagian penambahbaikan tanah yang baru sahaja selesai. Walaupun Encik Lim sudah mengesahkannya. Encik Mutu tersenyum dan menjawab bahawa ia adalah pemeriksaan berganda. Beliau menjelaskan bahawa pekerja melakukan pemeriksaan sendiri dan pengurus kualiti mengesahkan semula secara bebas. Beliau berkata bahawa mereka hanya akan beralih ke peringkat seterusnya jika kedua-dua hasil itu sepadan. Saya kagum. Ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi sistem. Pasukan Malaysia mengandaikan kesilapan manusia. Mereka mengakui bahawa pekerja yang paling mahir pun boleh melakukan kesilapan dan oleh itu mereka menggunakan sistem untuk memperbaikinya. Pemasangan parit saliran diteruskan. Cik Nurul Fatihah, pakar saliran, membentangkan pelan reka bentuk dan menerangkan kepada pekerja tempatan. Tetapi Cik Nurul tidak hanya menerangkan, dia menunjukkan demonstrasi secara langsung. Dia melutut, menggali tanah dengan tangannya, menerangkan kecerunan parit saliran dengan gerak isyarat, dan menunjukkan arah aliran air dengan kakinya. Pekerja tempatan mengikut pergerakannya, dan Cik Nurul segera membetulkan jika ada kesilapan. Mereka memeriksa parit saliran sementara untuk menghadapi musim hujan. Encik Azman sendiri yang tampil ke hadapan. Dia berjalan di sepanjang parit saliran dan memeriksa setiap satu. Di satu tempat, dia menemui batu kecil yang menghalang, dan dia mengalihkannya sendiri. Saya bertanya sama ada batu kecil itu penting. Encik Azman menjelaskan bahawa batu itu boleh menyekat aliran air yang tersekat akan bertakung, dan air yang bertakung itu boleh melemahkan tanah dan akhirnya menyebabkan jalan runtuh. Pemeriksaan bahan dilakukan. Sebuah truk yang membawa campuran aspal tiba, dan Puan Siti Aisyah, timbalan pengarah, mengukur suhu dan mengambil sampel. Walaupun semua angka yang diukur di makmal berada dalam had standar, dia tidak berpuas hati. Dia menghubungi pembekal bahan dan meminta mereka menyesuaikan suhu ke nilai optimum untuk penghantaran seterusnya. Puan Siti menekankan bahawa ia bukan hanya perlu mencapai standar tetapi perlu mencapai nilai optimum. Perbezaan 1% akan menentukan ketahanan 10 tahun kemudian, katanya. Kerja hari itu tamat. Pekerja tempatan pulang ke rumah. Tetapi pasukan Malaysia tinggal untuk mesyuarat. Mereka melaporkan kemajuan bahagian masing-masing, berkongsi masalah, dan merancang untuk esok. Tiada siapa yang mengelak tanggungjawab. Jika ada masalah, mereka berterus terang dan mencadangkan penyelesaian. Seminggu berlalu. Saya melihat sekeliling lokasi dan mengesahkan perubahan. Bahagian penambahbaikan tanah yang telah siap adalah 294 meter. Sasaran adalah 300 meter. Jadi ia kurang 6 meter. Tetapi kualitinya sempurna. Tahap pemadatan di semua bahagian adalah 95% atau lebih dan purata adalah 97% 1%. Parit saliran juga dipasang dengan baik dan apabila diuji dengan menuang air, ia mengalir tanpa tersumbat. Laporan kualiti pertengahan dikeluarkan. Saya membaca laporan yang ditulis oleh Encik Mutu Ganesan. Kestabilan tanah 98.2%. Kesesuaian sistem saliran 96.7%. Kualiti bahan 97.8%. Ketepatan pembinaan 95%. Indeks kualiti keseluruhan adalah 96.4%. Saya menyemak semula nombor itu. Reka bentuk teori Perancis menyasarkan 95%. Dan Jepun terpaksa berpuas hati dengan 70%. China tidak mencapai 40%. Tetapi Malaysia benar-benar mencapai 96.4%. Saya bertanya kepada Encik Azman, bagaimana anda mencapai kualiti setinggi ini dalam masa yang singkat? Encik Azman menjawab ringkas, falsafah, sifar, cacat, aja zero adalah matlamat. Beliau berkata, jika dilakukan dengan sempurna dari awal, tidak perlu dibaiki kemudian. Beliau menekankan bahawa walaupun mengambil masa yang lebih lama dan menelan kos yang lebih tinggi, melakukannya dengan betul pada permulaan akhirnya adalah yang paling cekap. Kementerian Kerja Raya Kemboja melawat lokasi. Naib Setiausaha Vichet dan 5 orang kaki tangan melihat bahagian yang telah siap. Saya menjawab dengan jujur,
Ini adalah tahap tertinggi yang pernah saya lihat dalam projek negara membangun setakat ini. Vichet membaca laporan kualiti pertengahan dan berkata dia kagum dengan teknologi Malaysia. Liu Feng muncul lagi. Dia melihat sekeliling lokasi dan wajahnya mengeras. Dia meminta saya untuk menunjukkan laporan kualiti. Liu membaca laporan itu. Dan apabila dia melihat nombor 90-64%, wajahnya menjadi pucat. Dia memandang saya dan bertanya, "Adakah angka ini tepat?" Saya menjelaskan bahawa ia telah disahkan oleh agensi bebas. Liu tidak berkata apa-apa. Dia menaiki kereta dan berkata, "Belum berakhir," dan dia pergi. Tetapi dari belakangnya, saya membaca kepastian. Liu Feng tahu bahawa dia sudah kalah. Saya kembali ke lokasi. Pasukan Malaysia masih bekerja. Mereka berpeluh, mengukur, mengesahkan dan merekodkan. Pada masa itu, saya yakin Malaysia akan berjaya. 2 minggu berlalu sejak Liu Feng pergi dengan wajah yang resah. Pasukan Malaysia meneruskan kerja mereka dengan lancar. Lebih separuh daripada bahagian perintis 500 meter hampir siap. Kualiti masih sempurna. Saya memeriksa lokasi setiap hari dan berasa lega. Saya yakin bahawa jika ini berterusan, jalan yang sempurna akan siap dalam masa 3 bulan. Tetapi saya berasa bimbang. Liu Feng berkata, "Belum berakhir." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Saya mempunyai firasat bahawa China tidak akan berundur begitu sahaja. Saya mengesyaki bahawa mereka tidak akan melepaskan Kemboja. Kemudian, saya menerima panggilan daripada Naib Setiausaha Vichet. Dia meminta untuk berjumpa segera. Saya menuju ke sebuah kafe di Phnom Penh. Apabila saya bertemu dengan Vichet, dia kelihatan tegang. Beliau berkata, "Kedutaan China telah meminta pertemuan rasmi. Kementerian Luar China telah mencadangkan pinjaman bernilai 200 juta kepada Kemboja. Syaratnya hanya satu, melibatkan syarikat China dalam projek jalan raya itu. 200 juta adalah jumlah yang besar bagi Kemboja." Vichet mengeluh dan berkata bahawa pendapat dalam kerajaan berpecah. Perdana Menteri dan Kementerian Ekonomi bersetuju untuk menerima, dan Kementerian Kerja Raya menentang. Dia dengan jujur mengakui bahawa dia secara peribadi mahu mempercayai Malaysia, tetapi tekanan politik terlalu besar. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan tiba. Syarikat pembinaan China telah mengemukakan cadangan baharu. Saya membaca cadangan itu dan terkejut. China berjanji akan menyiapkannya dalam 3 bulan dengan harga separuh daripada Malaysia. Selain itu, mereka termasuk penyelenggaraan percuma selama 5 tahun. Ia adalah janji yang mustahil, tetapi angka itu sangat kuat. Pergerakan China dikesan di seluruh Phnom Penh. Liu Feng hampir setiap hari keluar masuk bangunan kerajaan. Dia bertemu dengan pegawai tinggi, makan, dan menyampaikan hadiah. China bertaruh pada politik dan wang, bukan teknologi. Saya menerangkan situasi itu kepada Encik Azman. Encik Azman mendengar dengan tenang dan menjawab bahawa ia adalah perkara yang dijangkakan. Beliau menjelaskan bahawa China menganggap Kemboja sebagai zon pengaruh mereka dan menganggap kejayaan Malaysia sebagai cabaran. Beliau menekankan bahawa tugasnya tidak berubah, hanya menyiapkan jalan dengan kualiti terbaik, tidak kira bagaimana politik bergerak. 2 minggu lagi berlalu, dan kerajaan Kemboja membuat keputusan. Naib Setiausaha Vichet memberitahu saya melalui telefon. Kerajaan telah memilih kedua-duanya. Keputusan adalah untuk Malaysia dan China membina jalan raya secara serentak. Malaysia akan meneruskan bahagian perintis 500 meter dan China akan mengambil bahagian 500 meter di sebelahnya. 2 negara membina jalan yang sama serentak. Ia pasti akan menjadi bencana. Encik Azman tidak terkejut. Dia hanya mengesahkan sama ada tiada gangguan terhadap bahagian Malaysia dan saya menjawab bahawa saya telah mendapat jaminan daripada Naib Setiausaha Vichet. Pasukan China tiba di lokasi. 15 truk dan 120 pekerja datang. Liu Feng sendiri mengetuai, dan mereka menggantung spanduk bertulis Jalan Persahabatan China-Kemboja. Perbezaannya jelas dari hari pertama. Pasukan China bergerak pantas. Siasatan tanah dilakukan secara formal sahaja, dan pengukuran dibuat secara sambil lewa. Mereka menggali 80 meter dalam sehari. Kerja yang dilakukan oleh pasukan Malaysia dalam seminggu, mereka selesaikan dalam sehari, nampak seperti China mendahului. Tetapi saya memeriksa butiran bahagian China secara rahsia. Kedalaman penggalian tidak seragam. Sesetengah tempat 25 meter, yang lain 3,8 meter. Standarnya adalah 3,2 meter.
Apabila meletakkan batu kelikir, mereka menuang 30 cm sekaligus dan hanya memadatkan sekali. Penyelia Cina berkata bahawa pengalaman sudah mencukupi dan mengukur setiap kali hanya membuang masa. Sebulan berlalu, Cina mengumumkan bahawa mereka telah menyiapkan 320 meter. Malaysia menyiapkan 280 meter dalam tempoh yang sama. Melihat pada angka, Cina kelihatan mendahului dan sebahagian kerajaan memuji kelajuan Cina. Tetapi saya memeriksa bahagian Cina secara diam-diam. Apabila saya memeriksa parit saliran, masalah mula timbul. Kecerunannya tidak seragam dan beberapa bahagian malah mempunyai kecerunan songsang. Tanah juga bermasalah. Apabila diperiksa dengan pengukur ketumpatan mudah alih, tahap pemadatan adalah purata 78%, jauh di bawah standar 95%. Musim hujan bermula. Pada hari pertama hujan, bahagian Malaysia tidak bermasalah, tetapi air bertakung di banyak tempat di bahagian Cina dan beberapa tempat sudah mula mendap. Liu Feng tergesa-gesa menghantar pasukan pembaikan, tetapi ia bukan penyelesaian asas. Apabila hujan berhenti, masalah timbul di tempat lain. Bulan kedua musim hujan berterusan. Bahagian Malaysia masih kukuh. Parit saliran sementara yang dibina oleh Encik Azman untuk musim hujan berfungsi dengan baik dan penambahbaikan tanah adalah pasti. Tetapi bahagian Cina semakin runtuh. Hampir separuh daripada 320 meter yang didakwa siap memerlukan pembinaan semula. Naib Setiausaha Fichet mengadakan mesyuarat tergempar. Saya menerangkan keadaan semasa. Indeks kualiti bahagian Malaysia 96.8%. Indeks kualiti bahagian Cina 42.3%. Angka itu menjelaskan segalanya. Liu Feng membuat alasan, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Encik Azman dengan tenang menunjukkan bahawa musim hujan telah dijadualkan dari awal. Itulah sebabnya Malaysia memperbaiki tanah secara menyeluruh dan membina sistem saliran dengan betul. Apabila memasuki bulan ketiga, bahagian Cina bertambah buruk. 210 meter daripada bahagian yang didakwa siap runtuh semula. Sebaliknya, Malaysia menunaikan janjinya. Pada minggu terakhir bulan ketiga, Encik Azman menyiapkan keseluruhan bahagian 500 meter. Keputusan pemeriksaan akhir. Indeks kualiti keseluruhan 97.1%. Penilaian akhir bahagian Cina adalah menyedihkan. Hanya 110 meter yang siap, dan indeks kualitinya adalah 39.7%. Jauh dari janji 500 meter, mereka tidak dapat menyiapkan 1,5 daripada bahagian Malaysia. Liu Feng tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan. Naib Setiausaha Fichet dengan hormat meminta pihak Cina untuk berundur. Pasukan Cina berundur. Trak pergi, peralatan dialih keluar dan sepanduk diturunkan. Hanya pasukan Malaysia yang tinggal di lokasi. Encik Azman datang ke sisi saya, melihat bahagian Cina dan berkata, "Sungguh menyedihkan." Saya bertanya mengapa menyedihkan. Encik Azman menjawab, bukan kerana dia menang dalam persaingan, tetapi kerana Kemboja sekali lagi membuang masa dan wang. Beliau menambah, jika mereka melakukannya dengan betul dari awal, 1 kilometer sudah siap sekarang. Saya merenungkan kata-katanya. Bagi Encik Azman, persaingan tidak penting. Masa depan Kemboja yang penting. Pada saat itu saya yakin, Malaysia akan menjadi rakan kongsi terakhir untuk projek ini. Seminggu berlalu sejak pasukan Cina berundur. Saya perlu menulis laporan penilaian akhir untuk dikemukakan kepada Ibu Pejabat Bank Pembangunan Antarabangsa. Laporan ini adalah dokumen penting yang akan menentukan rakan kongsi infrastruktur masa depan Kemboja. Saya bertekad untuk mengesahkan secara menyeluruh. Saya perlu menilai berdasarkan data dan fakta objektif, bukan emosi atau pendapat pribadi. Saya mengesahkan semula bahagian akhir bahagian Malaysia. Kami bergerak bersama agensi pemeriksaan bebas. Kami membahagikan keseluruhan 500 meter kepada segmen 10 meter dan mengukur 50 titik. Di setiap titik, kami mengesahkan kestabilan tanah, kecekapan saliran, kualiti permukaan, dan ketumpatan bahan. Pengukuran sahaja mengambil masa 2 hari. Keputusannya menakjubkan. Tanah hampir sempurna. Keseluruhan 500 meter dibina dengan kualiti yang sama. Kami mengukur 50 titik, dan tiada satu pun yang di bawah standar. Tempat yang paling lemah pun cukup keras, dan perbezaan dengan tempat yang paling kuat hampir tiada. Ini adalah bukti bahawa setiap bahagian dibina dengan usaha yang sama. Sistem saliran lebih mengagumkan. Kami menguji dengan mengalirkan air ke setiap parit saliran. Air mengalir dengan lancar tanpa tersumbat di mana-mana.
Kecerunan adalah sempurna. Ia adalah struktur yang mampu menampung hujan lebat semasa musim hujan. Kualiti permukaan diukur. Kami mengesahkan permukaan turapan dengan pengimbas laser. Ia rata. Tiada bahagian yang tidak sekata, tiada mendapan, dan tiada keretakan. Mengikut standar antarabangsa, ia adalah tahap lebuh raya negara maju. Saya menyusun data dan mengeluh. Ini bukan jalan yang dibina di negara membangun. Ia setanding dengan jalan yang dibina di Eropah atau Jepun. Malah, dalam beberapa aspek, ia lebih unggul. Terutama sistem saliran, ia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Kini saya mengesahkan bahagian China. Bahagian 110 meter yang ditinggalkan oleh China selepas mereka berundur. Saya mengukur dengan cara yang sama. Saya membahagikannya kepada segmen 10 meter dan memeriksa 11 titik. Masalah mula timbul dari titik pertama. Tanah itu teruk, jauh di bawah standar. Selain itu, kualiti berbeza-beza antara segmen. Sesetengah tempat agak boleh diterima, tetapi yang lain kelihatan akan runtuh pada bila-bila masa. Ia seperti meletakkan aspal di atas tanah yang tidak dipadatkan dengan betul. Parit saliran hampir tidak berfungsi. Apabila air dialirkan, ia bertakung di banyak tempat. Kecerunannya tidak seragam, dan beberapa segmen mempunyai kecerunan songsang menyebabkan air mengalir ke belakang. Ini bermakna air tidak dapat disalirkan sama sekali semasa musim hujan. Air akan bertakung, melemahkan tanah, dan akhirnya meruntuhkan jalan. Kualiti permukaan juga serius. Apabila diperiksa dengan pengimbas laser, ia tidak sekata. Sesetengah tempat menonjol setinggi tapak tangan, dan yang lain mendap. Jalan seperti ini sukar untuk dilalui oleh kenderaan. Selain kurang selesa, keselamatannya juga berkurangan. Saya membandingkan kedua-dua segmen dengan berjalan di atasnya sendiri. Berjalan di bahagian Malaysia terasa seperti berjalan di atas lebuh raya Eropah. Kaki saya terasa kukuh dan rata. Tidak ada gegaran tidak kira betapa kuat saya melangkah. Walaupun selepas hari hujan, tiada setitik air pun bertakung. Sistem saliran berfungsi dengan sempurna dan permukaannya licin. Bahagian China sama sekali berbeza. Saya berasa tidak selamat setiap kali saya melangkah. Tanah terasa seperti tenggelam. Sesetengah tempat mendap apabila saya memijaknya. Terdapat lopak di mana-mana, walaupun hanya sedikit hujan. Parit saliran tersumbat dan permukaannya tidak sekata. Ia kelihatan terlalu berbahaya untuk kenderaan lalu lalang. Ringkasnya, bahagian Malaysia adalah jalan yang akan bertahan 10 tahun dan bahagian China adalah jalan yang sukar bertahan 1 tahun. Saya mengira kos penyelenggaraan. Bahagian Malaysia hampir tidak memerlukan sebarang penyelenggaraan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Cukuplah sekadar membersihkan permukaan dan memeriksa parit saliran. Sebaliknya, bahagian China perlu dibaiki tanpa henti. Menambah kawasan yang mendap, membina semula parit saliran yang runtuh, dan membaiki permukaan yang retak. Pengiraan menunjukkan bahawa ia memerlukan hampir 2 kali ganda kos pembinaan awal. Selain itu, walaupun dibaiki, kemungkinan mencapai kualiti seperti Malaysia adalah rendah. Saya meletakkan kalkulator dan berfikir, saya teringat harga separuh yang ditawarkan oleh China. Ia kelihatan murah di permukaan, tetapi sebenarnya lebih mahal. Kos penyelenggaraan melambung tinggi kerana kualiti yang rendah. Dan akhirnya, jumlah kos adalah jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Pembinaan yang cepat juga sama. Mereka membina dengan cepat tetapi runtuh tidak lama kemudian. Dan terpaksa dibina semula, jadi akhirnya masa yang diambil juga lebih lama. Saya bertemu dengan Encik Azman. Saya menunjukkan keputusan pengesahan kepadanya. Encik Azman melihat data itu dengan tenang, dan dia mengangguk, berkata ia adalah angka yang dijangkakan. Saya bertanya, bagaimana kualiti seperti ini mungkin? Encik Azman menjawab dengan ringkas, dengan melakukannya dengan betul dari awal. Beliau menekankan bahawa tiada jalan pintas. Jika tanah dipadatkan dengan teliti, saliran dibina dengan tepat, bahan dipilih dengan teliti, dan pengesahan dilakukan pada setiap peringkat, kualiti seperti ini akan terhasil. Beliau menjelaskan bahawa, walaupun mengambil masa dan kos yang lebih tinggi, akhirnya ia adalah yang paling menjimatkan. Saya merenungkan kata-katanya. Cara Malaysia mudah. Ia tidak memerlukan teknologi yang rumit atau peralatan terkini, hanya perlu bekerja dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Tetapi itulah perkara yang paling sukar. Kebanyakan syarikat pembinaan cuba membina dengan cepat dan murah. Kualiti adalah isu sekunder, tetapi Malaysia berbeza. Saya kembali ke hotel
dan menggeledah beg bimbit saya. Terdapat laporan yang saya tulis sebelum berlepas ke Kamboja. Tajuknya ialah Analisis Rakan Kongsi yang sesuai untuk Projek Infrastruktur Asia Tenggara. Dalam laporan itu, saya mengklasifikasikan Malaysia sebagai negara teknologi peringkat pertengahan. Saya menilainya sebagai lebih baik daripada China, tetapi tidak setanding dengan negara maju. Saya membuka laporan itu dan membacanya. Saya berasa malu. Saya sedar betapa saya terperangkap dalam prasangka. Saya menilai Malaysia secara sembrono tanpa benar-benar mengetahuinya. Saya hanya melihat syarikat besar seperti Petronas atau Proton dan mengabaikan teknologi pembinaan. Kekuatan sebenar Malaysia terletak pada lokasi, bukan pada jenama. Saya mengoyakkan laporan itu. Perlahan-lahan, satu persatu halaman dikoyakkan. Saya mengoyak keseluruhan laporan setebal 42 muka surat dan membuangnya ke tong sampah. Saya memutuskan untuk menulis laporan baharu. Saya menetapkan tajuknya, Kecemerlangan Teknologi Pembinaan Malaysia dan Keboleh Diterapan di Negara Membangun. Saya duduk di hadapan komputer dan menaip. Ayat pertama bermula begini. Saya silap. Malaysia bukanlah negara teknologi peringkat pertengahan. Malaysia adalah kuasa besar teknologi pembinaan bertaraf dunia. Jari-jari saya bergerak pantas. Saya merekodkan semua yang saya lihat dalam tempoh 3 bulan yang lalu. Kerja bermula sebelum subuh, pengurusan kualiti yang ketat, sistem pemeriksaan berganda, penambahbaikan tanah yang dipadatkan lapis demi lapis setebal 10 cm, kerjasama dengan pekerja tempatan, dan kualiti yang menakjubkan sebanyak 98.2%. Semasa menulis laporan, saya sedar, teknologi Malaysia bukanlah sekadar teknologi membina jalan. Ia adalah teknologi yang bertanggung jawab ke atas masa depan sesebuah negara. 500 meter yang tersisa di Kamboja bukan sekadar jalan raya. Ia adalah harapan, kepercayaan, dan kemungkinan. Apa yang dibuktikan oleh Malaysia bukan sahaja keupayaan teknologi, tetapi keikhlasan. Matahari terbit di luar tingkap. Saya menulis ayat terakhir laporan. Saya sangat mengesyorkan Malaysia sebagai rakan kongsi infrastruktur masa depan Kamboja. Malaysia bukanlah sekadar syarikat pembinaan, tetapi rakan kongsi sejati yang akan membina masa depan bersama Kamboja. Saya menyimpan fail itu dan menghantarnya ke ibu pejabat. Kini semuanya akan bermula. 4 hari berlalu sejak laporan itu dihantar. Saya sedang menunggu jawapan dari ibu pejabat London. Biasanya, jawapan akan tiba dalam masa 2 hari. Tetapi kali ini senyap. Saya tertanya-tanya jika laporan saya terlalu radikal. Saya menulis bahawa Malaysia adalah bertaraf dunia. Orang di ibu pejabat mungkin berfikir saya telah menjadi emosional di lokasi. Kemudian, saya menerima panggilan daripada pengarah infrastruktur ibu pejabat. Beliau berkata, beliau telah membaca laporan saya. Dan pada mulanya beliau mengakui bahawa beliau berasa sangsi. Tetapi beliau berkata, beliau yakin selepas melihat data dan gambar yang saya lampirkan, serta keputusan pengesahan daripada agensi pemeriksaan bebas. Beliau menyatakan bahawa ibu pejabat menyokong sepenuhnya cadangan saya. Saya mengeluh lega sambil mendengar kata-kata pengarah itu. Beliau berkata laporan ini akan dikongsi dengan kerajaan Kamboja. Dan beliau menambah bahawa Bank Pembangunan Antarabangsa juga akan memilih Malaysia sebagai rakan kongsi yang disyorkan secara rasmi. Saya mengucapkan terima kasih dan menamatkan panggilan. Melihat keluar tingkap, kini bola berada di tangan kerajaan Kamboja. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan daripada Naib Setiausaha Vichet. Beliau berkata mesyuarat tergempar telah diadakan dan ia adalah mesyuarat yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Beliau meminta saya untuk hadir. Saya memakai sut saya dan menuju ke bangunan kerajaan. Bilik mesyuarat sudah dipenuhi dengan ramai orang. Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Menteri Kerja Raya, Timbalan Menteri Perancangan dan Kewangan, dan kaki tangan kerja dari setiap kementerian. Encik Azman, pengarah projek, juga duduk dengan tenang memakai sut yang kemas. Di sebelahnya adalah Puan Siti Aisyah, timbalan pengarah. Saya bertukar pandangan dengan Encik Azman, dan dia mengangguk sedikit. Tiada tanda-tanda kegelisahan sama sekali. Perdana Menteri memulakan mesyuarat dengan merumuskan secara ringkas perkembangan sepanjang 3 bulan yang lalu. Kegagalan Perancis, penarikan diri Jepun, keruntuhan China, dan kejayaan Malaysia. Beliau menyebut laporan akhir Bank Pembangunan Antarabangsa, memperkenalkan kandungan yang mengesyorkan Malaysia sebagai rakan kongsi utama. Menteri Ekonomi bercakap, masih menunjukkan sikap berhati-hati. Beliau mengakui keupayaan teknologi Malaysia, tetapi menegaskan bahawa isu kos perlu dipertimbangkan.
Logiknya adalah bahawa harga rendah yang dicadangkan oleh China mungkin lebih berfaedah dari segi ekonomi. Saya mengeluh di dalam hati. Masih ada orang yang hanya melihat harga. Kemudian, Menteri Kerja Raya membantah. Beliau menekankan kos penyelenggaraan, memetik laporan saya. Beliau menjelaskan bahawa kaedah China menelan belanja yang lebih besar dalam jangka masa panjang. Beliau menegaskan bahawa ia kelihatan murah pada mulanya, tetapi perlu dibaiki tanpa henti dan akhirnya menelan kos lebih 2 kali ganda daripada Malaysia. Perdana Menteri memandang Encik Azman dan bertanya, "Jika anda mengambil alih jalan raya di seluruh Kemboja, apa yang akan anda lakukan?" Encik Azman menjawab dengan tenang bahawa mereka akan melakukannya dengan cara yang sama seperti bahagian perintis. Beliau menjelaskan bahawa mereka tidak akan berkompromi dengan kualiti, akan melatih pekerja tempatan dan menerapkan sistem pengurusan yang ketat. Perdana Menteri bertanya lagi, "Berapa lama masa yang diperlukan?" Encik Azman mengeluarkan kalkulator, berfikir seketika, dan menjawab. Beliau menjelaskan bahawa ia akan mengambil masa 6 bulan untuk 1 kilometer dan kira-kira 4 tahun diperlukan untuk menyiapkan 80 kilometer jalan utama utara Kemboja. Ia 2 kali ganda daripada janji China yang akan menyiapkannya dalam 2 tahun. Menteri Ekonomi membantah, mengatakan bahawa 4 tahun terlalu lama. Beliau menegaskan bahawa rakyat tidak boleh menunggu. Encik Azman mengangguk, berkata dia faham. Tetapi beliau dengan jujur mengakui bahawa terdapat had untuk memendekkan tempoh sambil mengekalkan kualiti. Sebaliknya, beliau membuat cadangan. Encik Azman menjelaskan bahawa tempoh keseluruhan boleh dipendekkan jika beberapa bahagian dibina secara serentak. Beliau mencadangkan bahawa mereka boleh mengurangkan tempoh keseluruhan kepada 2 tahun setengah dengan menghantar pasukan tambahan dari Malaysia dan melatih pekerja tempatan secara intensif untuk menjalankan 5 bahagian pada masa yang sama, sambil mengekalkan kualiti. Ekspresi Perdana Menteri menjadi cerah dan beliau berpaling kepada menteri-menteri untuk mendapatkan pendapat mereka. Menteri Kerja Raya bersetuju. Timbalan Menteri Perancangan dan Kewangan juga bersetuju bahawa Malaysia adalah pilihan yang lebih baik dari perspektif jangka panjang. Menteri Ekonomi masih teragak-agak, tetapi akhirnya berkata beliau akan mengikut keputusan Perdana Menteri. Perdana Menteri membuat kenyataan terakhir. Beliau berkata Kemboja tidak boleh mengulangi kegagalan dan menekankan bahawa adalah tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan jalan yang selamat kepada rakyat. Beliau mengumumkan bahawa Kejuruteraan Mega Jaya KMJ Malaysia telah dipilih sebagai rakan kongsi rasmi infrastruktur Kemboja dan beliau mengumumkan bahawa 80% daripada 80 km jalan utama utara akan diserahkan kepada Malaysia. Tepukan bergema di bilik mesyuarat. Saya melihat Encik Azman. Dia menundukkan kepala dengan tenang, mengucapkan terima kasih. Dia tidak bersorak atau menunjukkan kegembiraan. Dia hanya mempamerkan ekspresi rasa tanggungjawab yang tenang. Puan Siti Aisyah tersenyum kecil. Selepas mesyuarat, saya mengucapkan tahniah kepada Encik Azman. Dia menjawab, "Terima kasih, ini baru permulaan." Beliau menjelaskan bahawa skala 500 meter bahagian perintis dan 80 km adalah sama sekali berbeza. Beliau menekankan bahawa lebih banyak tenaga kerja, peralatan, dan perancangan yang lebih teliti diperlukan. Saya tahu bahawa dia sudah membuat perancangan di dalam kepalanya. Beberapa hari kemudian, Kerajaan Kemboja mengadakan sidang akhbar untuk pengumuman rasmi. Perdana Menteri sendiri tampil ke hadapan, mengumumkan perkongsian dengan Kejuruteraan Mega Jaya Malaysia dan bahawa 80% daripada pembinaan jalan utara telah diserahkan kepada Malaysia. Wartawan membanjiri dengan soalan. Terdapat juga soalan mengapa Malaysia dan bukannya China. Perdana Menteri menjawab dengan jelas bahawa kualiti dan keselamatan adalah keutamaan. Beliau menekankan bahawa harga juga penting, tetapi nyawa rakyat lebih penting. Beliau menjelaskan bahawa Malaysia adalah satu-satunya rakan kongsi yang memenuhi kedua-dua syarat tersebut. Selepas sidang akhbar, berita itu tersebar dengan cepat. Saya melawat semula bahagian perintis, 500 meter yang disiapkan oleh Malaysia. Penduduk tempatan berjalan di atas jalan itu. Kanak-kanak bermain dan orang dewasa membawa barang. Seorang warga emas menghampiri saya dan berkata kehidupannya telah berubah sejak jalan ini dibina. Beliau menjelaskan bahawa ia tidak akan runtuh walaupun hujan. Kereta boleh lalu dengan selamat dan mereka boleh mengangkut barang. Mendengar kata-katanya, hati saya tersentuh. Jalan raya bukan sekadar struktur binaan. Ia adalah harapan, kemungkinan, dan masa depan.
500 meter yang dibina oleh Malaysia telah membuka kehidupan baharu kepada rakyat Kemboja, dan kini 64 kilometer lagi akan dibina. Encik Azman muncul di lokasi, bercakap dengan penduduk. Walaupun melalui penterjemah, keikhlasan itu tersampaikan. Seorang wanita mengucapkan terima kasih kepada Encik Azman. Encik Azman dengan rendah hati menjawab bahawa mereka hanya melakukan kerja mereka. Tetapi senyuman kecil terukir di wajahnya. Saya melihat adegan itu dan berfikir, kekuatan sebenar Malaysia bukanlah teknologi. Ia adalah keikhlasan. Keikhlasan untuk membantu Kemboja, rasa tanggung jawab untuk membina jalan yang betul, dan misi untuk mengubah kehidupan rakyat. Itulah yang menjadikan Malaysia istimewa. Matahari terbenam, dan di bawah langit jingga, jalan 500 meter itu bersinar. Orang ramai berjalan di atasnya, kereta lalu lalang, dan kanak-kanak bermain. Saya mengeluarkan kamera dan mengambil gambar. Saya ingin merakam detik ini, kerana ia adalah hadiah pertama yang ditinggalkan oleh Malaysia di Kemboja. Encik Azman datang ke sisi saya dan melihat matahari terbenam bersama saya. Saya bertanya sama ada dia tertekan untuk membina 64 kilometer akan datang. Encik Azman menggeleng dan menjawab, bukan tekanan, tetapi kegembiraan. Beliau berkata beliau bersyukur kerana dapat membina lebih banyak jalan untuk rakyat Kemboja. Saya mengangguk pada kata-katanya. Malaysia akan berjaya. Saya yakin, dalam 2 tahun setengah, 80 kilometer jalan yang sempurna akan dibentangkan di sini, dan jalan itu akan mengubah sepenuhnya masa depan Kemboja. Pada malam sebelum saya meninggalkan Kemboja, saya sedang mengemas beg. Perjalanan panjang selama 3 bulan hampir berakhir. Saya melihat pemandangan malam Phnom Penh di luar tingkap, lampu berkelip, dan bunyi motosikal kedengaran. Hati saya sama sekali berbeza berbanding ketika saya mula-mula tiba di negara ini. Saya melihat tiket penerbangan ke London di atas meja dan berfikir, apabila saya tiba, saya perlu membuat pembentangan akhir di Ibu Pejabat Bank Pembangunan Antarabangsa. Ia adalah mesyuarat di mana wakil-wakil projek infrastruktur negara membangun dari seluruh dunia berkumpul. Saya akan membentangkan hasil projek Kemboja di hadapan wakil 70 negara. Saya menyemak semula bahan pembentangan. Tajuknya ialah Kecemerlangan Teknologi Pembinaan Malaysia dan Model Perkongsian Negara Membangun. Ia adalah setebal 52 muka surat, penuh dengan gambar dan data. Ia mengandungi semua, proses kerja pasukan Malaysia, keputusan pengesahan kualiti, analisis kos, dan keputusan akhir kerajaan Kemboja. Keesokan paginya, Encik Azman datang menghantar saya ke lapangan terbang. Dia sibuk dengan persiapan projek seterusnya, tetapi dia meluangkan masa. Saya menghulurkan tangan untuk bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Encik Azman pula berkata dia berterima kasih. Beliau menambah bahawa tanpa sokongan Bank Pembangunan Antarabangsa, peluang ini tidak akan wujud. Akhir sekali, saya bertanya tentang rancangan masa depannya. Encik Azman menjawab dengan tenang bahawa matlamat pertama adalah untuk menyiapkan 80 km utara Kemboja. Dan beliau menjelaskan bahawa dalam proses itu, beliau akan melatih pekerja tempatan supaya rakyat Kemboja sendiri dapat menyelenggara jalan itu. Pemindahan teknologi juga telah difikirkan. Di dalam pesawat, semasa penerbangan 12 jam, saya melihat keluar tingkap dan mengenang kembali 3 bulan yang lalu. Jalan Cina yang runtuh, kegagalan Perancis dan Jepun, kerja awal pagi pasukan Malaysia, kualiti menakjubkan 96.4%, wajah resah Liu Feng, dan ucapan terima kasih daripada penduduk tempatan. Semua adegan itu melintas di fikiran saya seperti panorama. Beberapa hari selepas tiba di London, tiba hari pembentangan. Dewan Persidangan Utama dipenuhi dengan orang dari 70 negara. Mereka adalah pegawai infrastruktur dari Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Mereka semua mempunyai kebimbangan yang sama, bagaimana untuk membina infrastruktur berkualiti dengan bajet yang terhad. Saya naik ke podium dan memegang mikrofon. Saya perlahan-lahan mula dengan menerangkan situasi Kemboja, tanah yang terburuk, musim hujan selama 6 bulan, bajet dan peralatan yang tidak mencukupi, dan kegagalan demi kegagalan. Penonton mengangguk. Ia terasa seperti kisah negara mereka sendiri. Slide pertama menunjukkan gambar bahagian China. Jalan yang runtuh, lopak air yang bertakung, tanah yang mendap terdedah dengan jelas. Dan saya menunjukkan data kualiti. Penonton mengeluh. Banyak negara telah mengalami pengalaman yang sama. Mereka tertipu oleh janji murah dan cepat, dan akhirnya membazirkan lebih banyak kos. Apabila skrin seterusnya menunjukkan gambar bahagian Malaysia,
Bilik mesyuarat menjadi senyap. Permukaan yang sempurna, parit saliran yang kemas, tanah yang kukuh muncul, dan data kualiti dipaparkan bersama. Beberapa orang kelihatan tidak percaya. Mereka ragu sama ada kualiti seperti ini mungkin di negara membangun. Saya menjawab. Saya berkata ia mungkin. Saya menekankan bahawa Malaysia telah membuktikannya. Dan saya menerangkan secara terperinci kaedah kerja pasukan Malaysia. Kerja bermula sebelum subuh. Pemeriksaan berganda yang ketat, penambahbaikan tanah yang dipadatkan lapis demi lapis setebal 10 cm, kerjasama dengan pekerja tempatan, dan keazaman untuk mencapai sifar cacat. Saya memainkan video. Ia adalah video yang saya rakam di lokasi. Adegan Encik Azman mengalihkan batu kecil. Encik Lim membuat pengukuran ke 47. Dan Cik Nurul mengajar pekerja tempatan secara fizikal. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang menumpukan perhatian kepada skrin. Saya menunjukkan data analisis kos. Dari segi kos pembinaan awal sahaja, Malaysia lebih mahal daripada China. Tetapi apabila jumlah kos selama 10 tahun dikira, keadaannya adalah sebaliknya. Malaysia hampir tidak memerlukan penyelenggaraan, dan China perlu diperbaiki tanpa henti. Akhirnya, hasilnya adalah bahawa Malaysia adalah 40% lebih menjimatkan. Seorang penonton mengangkat tangan. Dia adalah pengarah jabatan jalan dari Ghana. Dia bertanya sama ada kaedah Malaysia boleh diterapkan di negara lain. Saya mengangguk dan menjawab, saya yakin ia mungkin. Saya menjelaskan bahawa teknologi Malaysia tidak istimewa, tetapi universal. Satu lagi soalan diajukan. Wakil Vietnam bertanya sama ada Malaysia benar-benar melatih pekerja tempatan. Saya menjawab, ya. Saya menjelaskan bahawa Encik Azman menganggap pemindahan teknologi sebagai penting. Beliau menekankan bahawa ia adalah perkongsian sejati apabila penduduk tempatan dapat melakukan penyelenggaraan sendiri. Ia adalah slide terakhir pembentangan. Tajuknya ialah kesimpulan. Saya berkata perlahan-lahan, teknologi jalan raya Malaysia bukanlah sekadar teknologi membina jalan. Saya menekankan bahawa ia adalah teknologi yang bertanggungjawab ke atas masa depan sesebuah negara. Dan saya membaca ayat terakhir, Malaysia adalah rakan kongsi sejati negara membangun. Tepukan bergema di bilik mesyuarat. Pada mulanya hanya beberapa orang, kemudian semakin ramai. Akhirnya, seluruh dewan berdiri dan memberi tepukan. Saya tidak boleh melupakan saat itu. Ia adalah saat apabila 70 negara mengiktiraf Malaysia. Selepas pembentangan, ramai orang menghampiri saya. Wakil Kenya meminta saya untuk memperkenalkan pasukan Malaysia ke negaranya. Wakil Filipina berkata mereka sedang mempertimbangkan Malaysia untuk projek pembinaan pelabuhan. Wakil Myanmar, Laos dan Bangladesh juga menunjukkan minat terhadap Malaysia. Semua orang mahu menerapkan kisah kejayaan Kemboja di negara mereka sendiri. Pada waktu petang, pengarah ibu pejabat memanggil saya. Beliau mengucapkan tahniah kepada saya dan menilai bahawa pembentangan ini mendapat sambutan terbaik dalam sejarah dan beliau menyampaikan berita penting. Bank Pembangunan Antarabangsa telah memutuskan untuk menamakan Malaysia sebagai rakan kerjasama utama. Ini bermakna bahawa syarikat Malaysia akan diutamakan untuk projek infrastruktur negara membangun pada masa hadapan. Ini adalah keputusan yang besar. Cadangan Bank Pembangunan Antarabangsa mempunyai pengaruh di seluruh dunia. Banyak negara membangun akan mengikut cadangan ini. Malaysia kini akan mendapat peluang bukan sahaja dalam jalan raya, tetapi juga dalam pelabuhan, landasan kereta api, dan lapangan terbang, semua bidang infrastruktur. Keesokan paginya saya melihat berita, dan pembentangan saya telah dilaporkan di media. Malaysia menetapkan standard baharu untuk infrastruktur negara membangun, kejayaan projek Kemboja, teknologi Malaysia, diiktiraf dunia, Bank Pembangunan Antarabangsa, menamakan Malaysia sebagai rakan utama. Tajuk utama seperti ini berlimpah-limpah. BBC Britain, CNN Amerika Syarikat, dan AFP Perancis turut membuat liputan. Saya menghirup kopi sambil melihat ke luar tingkap, pagi di London. Orang ramai pergi bekerja, kereta lalu lalang, dan kehidupan seharian berterusan. Tetapi saya tahu, di jauh Kemboja, pasukan Malaysia masih bekerja. Mereka berpeluh untuk membina 64 km yang baharu. Malam itu, saya menghantar mesej kepada Encik Azman. Saya memberitahu bahawa pembentangan telah berjaya, dan seluruh dunia mengiktiraf Malaysia. Encik Azman membalas ringkas. Terima kasih. Kami akan terus melakukan yang terbaik. Jawapannya pendek tetapi penuh makna. Saya membuka komputer riba dan mencipta dokumen baharu. Tajuknya ialah Masa Depan Bersama Malaysia. Ini adalah pelan untuk projek saya yang seterusnya.
Jalan raya di Kenya, pelabuhan di Filipina, landasan kereta api di Myanmar. Saya mahu memperbaiki infrastruktur lebih banyak negara bersama Malaysia. Bintang-bintang kelihatan di luar tingkap. Bintang yang sama pasti kelihatan di Kemboja. Encik Azman, Encik Lim, Cik Nurul, Puan Siti. Mereka juga melihat bintang yang sama. Mereka akan bangun awal esok dan pergi ke lokasi. Mengukur, mengesahkan, memadatkan, dan menguji. Saya yakin Malaysia akan terus berjaya, bukan sahaja di Kemboja, tetapi di seluruh dunia. Dan dalam proses itu, masa depan banyak negara akan berubah. Apa yang dibina oleh Malaysia bukanlah sekadar jalan raya. Ia adalah harapan, kemungkinan, dan hari esok. Malam itu, saya tidur dengan lena. Dalam mimpi saya berada di Kemboja lagi. Saya berjalan di atas jalan 500 meter. Penduduk tersenyum, kanak-kanak bermain, dan kereta bergerak dengan selamat. Dan dari jauh, Encik Azman melambaikan tangan. Saya berlari ke arahnya.